Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Badrul Hisham bin Sulun daripada Fakulti Pendidikan. Pada hari ini saya akan membentangkan kertas konsep yang bertajuk Kaedah Pengajaran Guru Bahasa Melayu melalui Penggunaan Teknologi. Penggunaan teknologi dalam pengajaran bahasa Melayu dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik, bermakna dan produktif melalui penggabung jalinan penggunaan multimedia seperti teknik suara, bunyi-bunyian, gambar, video serta teks untuk mewujudkan persekitaran baharu yang kaya dengan maklumat bahasa. Menurut Arsyad 2003, kepentingan penggunaan teknologi dalam pengajaran bahasa Melayu dapat membantu pencapaian murid menguasai aspek bahasa dengan lebih baik. Muhammad 2012 pula menyatakan matlamat perintegrasian teknologi dalam PDPC Bahasa Melayu adalah untuk memastikan kaedah pengajaran guru dapat diberikan penambahbaikan mengikut keperluan semasa dan juga untuk memastikan murid seronok dan tidak mensia-siakan bahasa kebangsaan. Naha dan Rosli 2022 pula menyatakan bahawa guru bahasa Melayu menggunakan kaedah yang pelbagai dalam pengajaran melalui penggunaan teknologi. Pelaksanaan kaedah pengajaran melalui penggunaan teknologi bergantung kepada keperluan guru dalam penyampaian maklumat kepada murid, keperluan murid dalam mendapatkan bahan PDPC, kaedah interaksi di antara guru, murid dan murid-murid serta kesesuaian persekitaran PDPC. Menurut Jamian 2021, kepelbagaian penggunaan kaedah pengajaran adalah penting kerana setiap murid berbeza dari aspek pengalaman, tingkah laku, amalan, bakat dan kebolehan. Terdapat beberapa kaedah pengajaran bahasa Melayu yang dilaksanakan oleh guru bahasa Melayu melalui penggunaan teknologi. Yang pertama adalah kaedah pembelajaran berasaskan projek. Menurut FNLO 2021, dalam kajiannya mendapati aktiviti rakaman video dalam penggunaan kata kerja dan membuat ulasan menjadikan murid tidak bosan serta menunjukkan keminatan yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang baharu. Kajian oleh Mahat LO 2021 pula mendapati aktiviti rakaman video cara pembacaan berita dapat menguji kemahiran lisan murid, manakala lakonan semula dan bercerita pula dapat merangsang kreativiti murid. Selain itu, kajian oleh Sugri LO 2021 pula mendapati aktiviti persembahan solo dalam topik yang dipilih dapat merangsang kebolehan dan kemahiran murid dalam pembelajaran, manakala aktiviti penulisan skrip drama pula dapat meningkatkan penguasaan seni berbahasa murid. Selain itu, Hamzah dan Mahmud 2021 pula mendapati aktiviti rakaman video atau audio bagi pembacaan satu atau dua helaian muka surat dalam buku dan pembacaan petikan dapat mengembangkan kemahiran membaca mengikut tahap pemahaman murid. Kaedah yang kedua adalah kaedah penyelesaian masalah. Kajian yang dijalankan oleh FNLO 2021 mendapati aktiviti melengkapkan cerita berdasarkan video membolehkan murid mempunyai imajinasi yang tinggi untuk melengkapkan cerita, manakala aktiviti pembentangan PowerPoint pula tentang cara-cara menjaga keselamatan di jalan raya dapat memberi peluang kepada murid untuk membuat pembentangan. Kajian oleh Mahat LO 2021 pula mendapati aktiviti perbincangan tentang cara menjaga keselamatan diri yang dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi Desmos, iaitu perbincangan dua hala dapat diwujudkan untuk merangsang idea murid dalam menyelesaikan masalah. Manakala aktiviti membina ayat berdasarkan gambar pula yang dilaksanakan melalui aplikasi Padlet membolehkan murid membuat pembetulan semula ayat
yang salah secara interaktif dengan guru. Seterusnya, aktiviti perbincangan berkaitan sesuatu topik melalui aplikasi Jamboard, iaitu murid dapat berbincang mengenai aktiviti pengajaran secara dalam kumpulan berdasarkan soalan tugasan penulisan. Kajian oleh Subri LO 2021 pula mendapati aktiviti petikan konflik atau masalah dalam cerita komponen sastra iaitu Komsas dan pemberian masalah berdasarkan tema-tema yang terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP dapat merangsang daya berfikir murid. Seterusnya, kajian oleh Naha dan Rosli 2022 pula mendapati aktiviti melengkapkan cerita selepas menonton tayangan video dapat memberikan keseronokan belajar di samping dapat meningkatkan kepuasan belajar murid. Kaedah yang ketiga adalah kaedah gamifikasi. Kajian yang dijalankan oleh Ching 2018 iaitu melalui penggunaan aplikasi M-Edutainment bagi tajuk penjodoh bilangan, iaitu murid berasa seronok dan terhibur sambil belajar. Manakala kajian oleh Kamarul Zaman dan Mahmud 2018 pula berkaitan penggunaan aplikasi Quizizz bagi kata nama, kata sendi nama, kata kerja dan kata adjektif membolehkan murid menguasai pembelajaran tata bahasa. Selain itu, Sebadah 2020 pula mendapati penggunaan aplikasi Bitara Kata untuk merangsang pembelajaran kosakata bahasa Melayu yang memberikan impak positif, iaitu kosakata murid meningkat dan murid berasa teruja dan seronok mengikuti pelajaran. Seterusnya, kajian oleh Gata Nagayan dan Amzah 2021 pula mendapati penggunaan aplikasi Quizlet atau aplikasi web kad imbasan iaitu web-based flashcard program bagi pembelajaran kosakata, iaitu murid bermain sambil belajar dalam suasana yang tidak tertekan. Seterusnya, kajian oleh Mahat LO 2021 pula melalui penggunaan aplikasi Quizizz, Kahoot dan Live Worksheet dengan penyediaan latihan berbentuk kuis akan menguji dan meningkatkan kemahiran murid tentang topik yang dipelajari. Kaedah yang keempat adalah kaedah kelas berbalik atau flip classroom. Kajian yang dijalankan oleh Suhari LO 2015 iaitu mengenai pengajaran karangan menggunakan screen-o-matic, iaitu merakam kuliah mengenai gambar yang digunakan dan hasil rakaman dimuat naik ke dalam slide share bagi memudahkan murid mengakses dan mengulang tayang slide mengikut tahap kesediaan dan keselesaan. Dengan cara ini, murid lebih bersedia dalam perbincangan sebelum kelas bermula dan aktif berinteraksi dengan guru. Seterusnya, kajian oleh Masri dan Mahmud 2020 pula adalah berkaitan pengajaran mengolah isi karangan dengan cara mengedarkan video dan artikel mengenai karangan untuk difahami oleh murid sebelum perbincangan dan pembelajaran sebenar bermula dengan menggunakan konsep learn before learn yang akan dapat membantu murid meningkatkan tahap penguasaan dan prestasi dari aspek pengolahan isi karangan serta kemahiran menulis karangan. Seterusnya, kajian oleh Idrus dan Nasri 2021 pula mendapati pengajaran mengolah perenggan mudah dengan cara mengedarkan video dan petikan ayat pendek sebelum PDPC bermula, iaitu bahan-bahan diteliti oleh murid sebelum perbincangan dan pembelajaran sebenar dapat meningkatkan tahap penguasaan terhadap murid dalam mengolah isi karangan mudah dengan lebih teratur. Berikutnya, kajian oleh Mahat LO 2021 pula adalah berkaitan pengajaran tata bahasa iaitu kata sapaan dan kata adjektif dengan cara menghantar video melalui Google Classroom sebelum PDPC bermula. Dengan cara ini, murid lebih bersedia dengan tajuk yang akan diajar, cepat faham jika sudah mengetahui isi pelajaran yang hendak dipelajari dan dapat menguasai kemahiran bahasa dengan lebih baik. Cadangan penambahbaikan. Menurut Rizwan 2020,
Beliau mencadangkan supaya guru diberi lebih banyak pendedahan tentang penggunaan teknologi dalam pengajaran melalui inisiatif kendiri, institusi atau jabatan, sama ada dengan menganjurkan seminar, bengkel atau latihan yang bersesuaian. Manakala saat LO 2020 pula mengesyorkan Institut Pendidikan Guru Malaysia agar menambahkan kursus peningkatan profesionalisme secara berterusan terhadap penggunaan teknologi dalam pengajaran supaya proses pembelajaran sepanjang hayat mencapai matlamatnya. Dan yang terakhir, CU 2021 pula mencadangkan Kementerian Pendidikan Malaysia agar menganjurkan lebih banyak kursus pembangunan profesional berterusan untuk membantu guru sekolah meningkatkan pengetahuan dan kemahiran penggunaan teknologi dalam pengajaran. Rumusannya, kertas konsep ini telah membincangkan secara terperinci berkaitan penggunaan kaedah pengajaran guru bahasa Melayu melalui penggunaan teknologi. Terdapat 4 kaedah pengajaran utama yang digunakan oleh guru bahasa Melayu melalui penggunaan teknologi, iaitu kaedah pembelajaran berasaskan projek, kaedah penyelesaian masalah, kaedah gamifikasi dan kaedah kelas berbalik iaitu flip classroom. Justru guru bahasa Melayu perlulah lebih bijak mengambil peluang untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran melalui penggunaan teknologi untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih interaktif dan menjadikan PDPC Bahasa Melayu lebih menarik berbanding kaedah konvensional. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.